Nur. Ini pagi ni saya kira qada yang lepas yang tak dapat hadir yang lepas. Kan? Main dengan kerja ni ya Allah kan. Sibuk manjang. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita tengok pada ayat 56 surah An-Nur. Jumpa kan? Kita baca ayat 56, 57, 58. Saya baca, tuan-tuan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Pada ayat yang ke-56 Allah Ta'ala berfirman wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Maksudnya, dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan dalam ayat Quran, apabila ada aqimus salah, mesti ada wa atuz zakah. Dia berpasang-pasangan ayat ni. Kan?
Pergi dalam ayat-ayat lain pun kita akan jumpa ayat yang sama. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat. Sebab ini kata ulama, ini pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita sembahyang tapi tak keluar zakat, maka sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar zakat tapi tak sembahyang, juga zakat kita tidak diterima oleh Allah taala. Dua-dua ni mesti dilaksanakan bersama. Zakat kena keluarkan, solat kena laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah menjelaskan dua rukun solat, dua rukun agama kita, iaitu sembahyang dan zakat. Sembahyang adalah satu-satunya rukun agama Islam yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita secara langsung daripada Allah Ta'ala. Direct dengan Allah Ta'ala. Adapun rukun-rukun yang lain, semuanya adalah melalui wahyu. Wahyu. Nabi terima melalui perkhabaran malaikat Jibril. Syahadah, puasa, haji, zakat, itu semua melalui wahyu. Tapi ibadat sembahyang, Nabi tidak melalui wahyu. Nabi direct diangkat oleh Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha dalam malam Isra' Mi'raj. Kat sana tuan-tuan, Allah Ta'ala jemput sendiri Nabi Muhammad SAW untuk menerima kewajipan ibadat solat. Sebab apa ni tuan-tuan? Ini menunjukkan kedudukan ibadat solat yang terlalu besar di sisi Allah Ta'ala. Besar kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan. Cuma kita manusia pada hari ini memandang solat ni tak ada apa. Tambah-tambah orang yang hidup zaman moden ni, zaman sekarang, solat tidak ada nilai komersial. Tak ada nilai ekonomi. Bukan jenis benda boleh diperdagangkan, bukan benda jual beli. Jadi tak ada nilai. Nak buat, tak nak buat, terpulang. Kadang-kadang kita tengok program-program, acara-acara yang dianjurkan oleh pemerintah kadang-kadang melangkau waktu solat. Menunjukkan tak ada nilai solat ni. Tak ada nilai. Tambah-tambah sekarang pula, azan pun tak bagi kuat. Tarhim sebelum subuh tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab solat ni tak penting. Azan je subuh tu terus sembahyang. Hak nak datang, datang. Tak nak datang, tak payah. Ulama dulu suruh tarhim supaya orang boleh standby awal. Oh, dah tarhim. Dan lah nak bangun, nak mandi, nak apa, nak bersihkan diri, nak datang ke masjid. Tapi zaman sekarang tak nak bagi. Atas alasan apa? Alasan bid'ah. Alasan mengganggu orang nak tidur. Allahu Akbar. Kalau kira nak ganggu orang nak tidur, azan pun tak payah. Azan subuh tak payah. Itu masalah. Ibadat solat dipandang remeh. Sedangkan di sisi Allah ini adalah yang paling besar, tuan-tuan. Sampai Allah jemput sendiri Nabi Muhammad SAW untuk menerima ibadat solat. Dan ini hadiah teragung Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sembahyang mesti dilaksanakan sebab dia adalah perantaraan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syarawi dia kata,
Contohlah tapi tak sama. Cuma nak bagi faham. Tak sama dengan Allah Ta'ala. Contoh manusia dengan Allah Ta'ala tak sama. Dia kata kalau bos di jabatan kita, kalau benda yang tak penting, benda yang kurang pentingnya, dia nak arahkan kita, mungkin dia arah melalui telefon, WhatsApp, dia pesan dekat orang-orang lain, staf-staf lain, tolong cakap dekat Ustaz Azali tu, ada benda yang dia kena buat. Benda penting juga, tapi tidaklah penting, tidak orang kata level tinggi kan. Jadi dia arahkan dengan WhatsApp, dengan apa semua tadi. Tapi kalau benda yang cukup penting, dia akan panggil saya direct. Ustaz Azali, sila jumpa saya. Itu penting sangat tu. Bukan main-main. Begitulah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila panggil Nabi Muhammad SAW untuk anugerahkan ibadat solat, ini menunjukkan betapa pentingnya ibadat solat. Subhanallah. Kata Imam Sya'rawi, dalam ibadat solat ada rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang lain ada. Syahadah. Ada tak dalam solat? Berapa kali kita ucap syahadah dalam solat? Dalam tahiyat awal, tahiyat akhir kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Kita ucap syahadah. Dah ada dah rukun syahadah. Kan? Dalam solat. Kemudian dalam solat ada puasa. Kalau puasa dalam solat boleh makan tak? Boleh minum masa solat? Tak boleh. Kan? Bahkan larangan dalam solat lebih teruk daripada larangan dalam ketika puasa. Puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tapi boleh bergerak, boleh pergi mana-mana. Dalam solat bergerak pun tak boleh. Puasa boleh bercakap, dalam solat tak boleh cakap. Kan? Tengok. Ada ibadat puasa dalam solat. Dalam solat ada ibadat haji, di mana kita menghadap kiblat. Kiblat tu Kaabah, tempat orang mengerjakan ibadat haji. Dalam solat ada zakat. Mana zakat? Zakat ni zakat duit. Harta. Kan? Kita dalam solat, tuan-tuan, kita zakat masa. Zakat masa. Kita hidup 24 jam, masa diberikan oleh Allah Ta'ala satu hari, kita gunakan 5 waktu tu. Berapa persen daripada 24 jam? Untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sebahagian kecil waktu kita potong untuk Allah Ta'ala. Ini zakat. Zakat masa. Bukan zakat harta, tapi zakat masa. Sebagaimana harta kita, kalau kita keluar zakat, ada berkat. Begitu dengan masa kita. Bila masa kita ada zakat, maka masa kita akan diberkati oleh Allah Ta'ala. Allah sebut, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khus. Manusia berada dalam kerugian. Jadi untuk kita selamat daripada rugi, terkeluar daripada manusia yang mendapat kerugian, kena ada zakat masa. Iaitu dengan mengerjakan ibadat solat. Dalam bab lain, Imam Sya'rawi dia kata solat ini adalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana handset, tuan-tuan. Sebagaimana handset, kalau tuan-tuan berada di kawasan yang coverage dia kuat, sedap cakap kan. Nak tengok apa internet, nak tengok apa kan. Semua cantik bila berada di kawasan coverage yang kuat. Tapi kalau tuan-tuan berada dalam hutan atau gunung, bawah gunung, lembah apa kan. Tak ada ni. Sudah. Susah tak? Rasa susah tak hidup? Zaman sekarang kalau handset tak ada coverage, nak telefon tak boleh, nak WhatsApp tak boleh, nak hantar maklumat tak boleh. Kan? Begitulah solat.
Sekira bila kita solat banyak tuan-tuan, kita penuhkan solat sebagaimana tuntutan Allah Ta'ala 5 waktu, sehari semalam kita buat, maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala terlalu kuat tuan-tuan. Bila-bila masa je, Allah boleh hantar maklumat pada kita. Kalau level yang tinggi, Allah akan hantar pada kita ilmu min ladunni. Itu jarang manusia nak dapat, tuan-tuan. Orang yang hampir dengan Allah Ta'ala dapat lah. Kan? Orang tak hampir dengan Allah Ta'ala tak dapat lah. Sembahyang yang jarang, macam mana nak dapat ilmu miladun ni? Dia akan dapat ilmu daripada setan. Kan? Setan duk wahyukan dia, wahyukan dia. Duduk ilhamkan dia dengan benda-benda yang mengarut. Kan? Subhanallah. Jadi kalau kita nak hubungan kita dengan Allah kuat, kan, talian kita lebih kuat daripada coverage telefon ni tuan-tuan. Kan? Jadi kalau coverage telefon kuat, kita nak minta tolong waktu susah, boleh tak? Senang ya kan? Ambil, type, hantar, terima terus. Kan? Tapi kalau coverage tak kuat kan, hantar WhatsApp 1 jam tak sampai lagi. Tak ada blue tick. Kan? Tak ada blue tick. Gitulah kita. Kalau solat kita tak jaga, menyebabkan coverage kita dengan Allah Ta'ala jadi lemah. Bila kita susah, hantar WhatsApp pada Allah Ta'ala, minta pertolongan. Ya Allah, tolonglah aku susah sangat. Blue tick dengan Allah Ta'ala tak ada. Lambat. Kan? Dia kalau lambat dengan Allah Ta'ala ni, dia bukan lambat jam, mungkin bulan, mungkin tahun, mungkin puluh tahun, baru Allah terima. Padan muka. Kan? Allah suruh jaga solat, tak nak jaga solat. Lepas tu bila nak minta tolong dengan Allah Ta'ala, nak segera. Kan? Nak segera. Memang tak dapat segera tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu gambaran yang dibuat oleh Imam Sya'rawi. Maknanya hubungan kita dengan Allah terlalu kuat. Tuan-tuan tengoklah bagaimana Nabi SAW dan para sahabat, mereka mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala hasil daripada apa? Ketaatan mereka dengan Allah Ta'ala. Sembahyang ni, Allahu Akbar, tak nak tinggal. Sembahyang, pergi mana-mana sembahyang. Arwah Tok Guru Ni Aziz, ini amalan dia, tuan-tuan. Dia pergi ke mana-mana tempat, contohnya dia masuk ke dalam hutan nak tengok balak, nak cek balak. Sampai dalam hutan tu kan, turun heli ke, pergi dengan kenderaan lain ke, sampai dekat hutan tu, benda pertama dia buat adalah solat. Pergi ambil wuduk dulu. Kan? Sungai ada, pergi dekat sungai tu, ambil wuduk dekat sungai, terus solat. Itu amalan dia. Pergi tempat pejabat, pagi-pagi masuk pejabat. Apa yang dia buat dulu adalah solat. Bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang mentadbir negeri adalah Allah Ta'ala. Cuma perantaraan kita manusia. Kalau kita tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, nak mentadbir negeri, masalah tuan-tuan. Cabaran dia terlalu banyak. Tuan-tuan. Pencerobohan demi pencerobohan oleh manusia yang jahat. Manusia yang tamakkan harta benda. Kan? Hutan berapa banyak diceroboh. Galian-galian dalam hutan tu siapa yang cek tuan-tuan? Emas, perak, timah, biji besi. Tak ada orang cek tuan-tuan. Orang yang tak ada agama, seronok dia orang. Duduk dalam hutan, duduk melombong emas. Kaya raya. Ya? Kaya raya. Bila dah kaya, pingat boleh beli. Nak dapat datuk ke, Tan Sri ke, boleh beli tuan-tuan. Lepas tu kita yang sanjung. Padahal kerja dia awalnya merompak harta orang.
Itu masalah, tuan-tuan. Belum lagi yang curi gaharu apa kan. Belakang ilmi itu ada hutan. Kan? Belakang ilmi ada hutan. Masa saya duduk dekat ilmi itu, kuarter saya belakang dekat hutan tu. Dapat tahu ada pokok tumbang daripada ni kena pagar dekat dengan rumah komandan. Tengok orang tebang. Siapa tebang? India. Tebang pokok apa tuan-tuan? Pokok garu. Kita orang kejar pergi dan alhamdulillah dapat tangkap. Tertangkap, bawa ke balai polis, kena denda. Benda tu dibawa ke mahkamah, polis bawa ke mahkamah, kena denda 1,000 seorang. Maknanya dia orang tu harta askar tu. Kan? Dia orang masuk, menceroboh, ambil kayu garu. Berapa banyak kayu garu dalam tu, tuan-tuan? Apa tak kaya dia orang? Itu kita tengok orang bukan Islam, seronok je, kaya raya, tuan-tuan. Itu cerita benar, bukan cerita lawak-lawak, tuan-tuan. Bukan saya reka-reka. Itu saya sendiri yang kejar India tu. Maknanya urusan negara ni, urusan negeri ni, kalau tak jaga betul-betul, pencerobohan di darat, udara, laut, kan? Habis, tuan-tuan. Maknanya kalau tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala, kalau pemimpin tak solat, masalah besar, tuan-tuan. Masalah besar. Hasil mahsul negara kita terlepas ke tangan penjenayah. Terlepas. Lepas tu bila dia orang dapat datuk, dapat Tan Sri, kita pula sanjung. Hormat. Allahu Akbar. Dahsyat. Itu penting. Sambung hak minggu lepas. Kan? Pemimpin yang soleh. Ingat lagi tu saya rasa tu. Kan? Okey, tuan-tuan. Kemudian Allah kata apa? Bab solat ni untuk membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bagi tahu pada generasi-generasi kita, tuan-tuan, ahli keluarga kita, tentang betapa pentingnya solat. Betapa pentingnya solat. Sebab Allah nak uji kita, tuan-tuan. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bangun malam sembahyang. Sembahyang malam. Sebab apa? Sebab ujian yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah besar. Kalau Nabi tak sembahyang malam ni wajib untuk Nabi, tuan-tuan. Kita je sunat. Nabi wajib. Sebab Nabi akan menghadapi ujian-ujian yang terlalu besar. Bukan calang-calang ujian, tuan-tuan. Kejap datang ujian Allah. Kejap Allah suruh perang. Perang, tuan-tuan. 25 siri peperangan. Siapa nak pergi, tuan-tuan? Kita tak pernah pergi. Pemimpin kita pun tak pernah pergi. Nak perang ni, tuan-tuan. Kena sekali ketal lutut, tuan-tuan. Letak jawatan askar. Askar pun letak jawatan. Kalau kena perang. Ramai. Ujian besar, tuan-tuan. Kalau tak solat, gagal menghadapi ujian ni. Gagal menghadapi ujian. Allah akan uji kita. Sebagaimana yang saya cerita yang lepas, ini hasil saya tengok TikTok tu kan, yang ustaz tu cerita, saya lupa nama ustaz tu. Terkenal juga dalam TikTok ustaz tu. Yang dia cerita pasal imam yang bila dia dilantik menjadi imam, saya dah ceritakan. Tuan-tuan dengar ni? Belum? Rasa macam dah cerita dah. Seorang imam, umur dia lebih kurang 70 tahun lah. 70. Ustaz ni cerita sebab apa? Sebab anak imam tu pergi mengadu pada ustaz. Ustaz, ayah saya ni dilantik jadi imam banyak tahun lepas lah. Sepanjang dia dilantik menjadi imam,
Ya, mungkin dalam 6 tahun, 10 tahun yang lepas. 5 waktu solat ni tak tinggal. Berjemaah datang. Jadi ustaz ni jawab, alhamdulillah. Kan, bukan senang 5 waktu solat berjemaah ni. Kan, bukan senang. Ini anugerah Allah Taala. Kan. Jadi anak dia kata okeylah yang tu. Cuma selepas tu Allah uji dia dengan sakit. Dia sakit. Tak boleh bangun. Jadi tak boleh bangun. Bila tak boleh bangun, tak boleh melaksanakan tugas imam. Tak boleh datang masjid. Tak boleh datang masjid. Sampai masa setahun, dia masih lagi tak boleh bangun. Jadi pihak pengurusan masjid dan jabatan agama melantik pemangku iman. Dah tak boleh dah, kan? Setahun. Yalah, itu peraturan kita, kan? Peraturan kita. Kalau dah tak boleh dah, memang akan dilantik pemangku lah. Lantik pemangku dulu. Harap-harap imam ni akan sembuh, kan? Tengok-tengok tak sembuh juga. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, maka orang yang dilantik menjadi pemangku tu dilantik menjadi imam. Dah 2 tahun lah tuan-tuan. Ini masalah. Nanya dekat masyarakat kalau tak lantik imam baru. Nak lantik imam baru lah. Selepas daripada lantikan imam baru, alhamdulillah Allah bagi dia sihat. Imam ni sihat. Boleh bangun. Dan boleh pergi masjid. Boleh pergi masjid. Bila dia pergi masjid, perkara pertama dia sampai di masjid, dia buat apa? Dia tengok carta organisasi. Dia tengok carta organisasi, tengok-tengok gambar dia dah tak ada dah. Ganti dengan gambar orang lain. Yang mana pejabat agama ni, masa melantik pemangku imam dan melantik imam tu, tak maklum dekat dia. Tak maklum tu, bukan apa takut dia kecil hati, kan. Lagi bertambah teruk sakit dia. Kan. Jadi tak maklum. Tahu-tahu dia sihat, dia pergi tengok. Dekat carta organisasi tu, tengok nama dia tak ada. Start daripada tu, dia tak pergi dah masjid. Ini ujian Allah Ta'ala. Tak pergi masjid. Dan anak dia kata yang paling teruk sekarang, ustaz. Sekarang ayah saya tak solat dah. Bukan setakat tak pergi masjid, solat pun tak. Hak sebelum ni 5 waktu solat. Ni tuan-tuan, Allah ubah hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai yang mengubah hati, yang membolak-balikkan hati manusia. Sabit qulubana, tetapkan hati kami ala dinika, di atas agama engkau ya Allah. Kan? Kena istiqamah tuan-tuan. Bahaya. Allah akan uji tuan-tuan. Allah akan uji kita. Ni masalah. Kan? Jadi teruskan solat. Bahaya tuan-tuan. Tak solat. Yang tu tuan-tuan, kalau buka kitab Al-Kabair, karangan Dr. Imam Az-Zahabi. Bab solat ni, dahsyat tuan-tuan, dosa dia. Bukan sikit-sikit punya dosa. Sebab, yang kisah imam tadi, dia berhenti kat situ je. TikTok habis kat situ. Saya tak tahu apa kesudahan imam. Kan? Harap-harap Allah bagi rahmatlah pada dia. Sebab sebelum ni dia solat tak tinggal. Kita doakan supaya dia diberi hidayat kembali dan kembali solat sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, janganlah pasal bergaduh dengan AJK masjid, tuan-tuan bersumpah tak nak datang masjid. Jangan tuan-tuan. Jangan. Dosa kita. AJK masjid tu tak dosa kita, yang dosa dengan Allah Taala. Kan? Jadi mana-mana masjid saya duduk pergi mesti ada gaduh. Masjid ni saya rasa mungkin tak ada kot. Harap alhamdulillah. Banyak masjid yang AJK dia bergaduh dengan jemaah, kan? Gaduh sama AJK.
Kan? Gaduh, tak selesai. Kena benda macam tu tuan-tuan. Tak boleh dijadikan alasan untuk kita tak pergi masjid. Jangan jadi alasan kita untuk kita tinggal solat berjemaah. Teruskan berjemaah. Allah nak uji kita, nak tengok. Kan? Nak tengok kita boleh istiqamah ataupun tak boleh. Allah nak tengok. Jadi tuan-tuan, itu bab solat. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Tuan-tuan, zakat bukan zakat fitrah je. Zakat harta. Kena ingat tu. Siapa yang ada harta, ada simpanan, ada aset-aset sawit berpuluh-puluh hektar, kan, getah berpuluh-puluh hektar, keluar zakat lah. Yang masih bekerja, ada gaji, keluarlah zakat. Ada pendapatan tu. Kan? Hak zakat fitrah ni tak ada masalah, tuan-tuan. Tak banyak masalah lah. Boleh kata semua orang bayar zakat fitrah ni. Kaunter pun penuh. Kan, waktu bulan puasa tu di pasar raya ada, di bandar ada, di masjid buka, semua buka. Tapi untuk zakat harta, mana kaunter ada buka? Kena pergi ke pusat zakat, pejabat zakat, ataupun jumpa tauliah imam yang ditauliahkan untuk zakat. Zakat harta. Zakat harta ni yang antara kewajipan setiap orang kena bayar, tuan-tuan. Hak mana hak ada kemampuan lah. Kan? Ni kalau rumah ada 2-3 biji, takkan zakat harta tak keluar. Kereta ada 3-4 biji. Kan? Kalau kereta ada 3-4 biji, masih declare dia sebagai asnaf, letih ya. Letih ya. Kalau kereta sebiji tu okey lah tuan-tuan, ada golongan. Sebab kereta ni kita tak boleh nilai dia sebagai kekayaan kecuali dia pakai kereta mewah. Lain. Kalau kereta, sebab kereta ni pada asasnya adalah kemudahan, keperluan. Zaman sekarang, keperluan. Tuan-tuan nak naik bas, bas tak banyak dah sekarang tuan-tuan. Kan? Tak macam dulu. Kan? Dulu bas, okey. Sekarang kereta, motor, kenderaan. Jadi ada orang yang pakai kereta, pakai motor, tapi dia tetap golongan asnaf, tak apa. Kan? Ini kalau sampai 3-4 biji kereta parking kat rumah dia tu, kereta dia lah. Kan? Kereta dia declare asnaf, itu nak cari naas. Itu nak cari naas. Okey tuan-tuan. Jadi zakat ni kena bayar. Zakat kena bayar. Dengan kita keluarkan zakat, maka harta kita akan jadi berkat, ahli keluarga kita pun diberkat, masyarakat kita pun jadi berkat. Kan? Masalah sekarang, geng-geng bilioner tu, dia pergi keluarkan zakat kat mana? Kalau dia orang keluar zakat, tuan-tuan, saya rasa fakir miskin ni berkurangan lah. Kalau dia orang keluar zakat. Ramai bilioner Melayu, tuan-tuan. Ramai. Bukan tak ada, tuan-tuan. Ramai sangat. Cuma tak declare je. Tak declare. Harap saya tak nak sebutlah nama. Kalau saya sebut nama, tuan-tuan, tuan-tuan nampak sangatlah kan. Ramai. Yang jutawan, yang apa. Tapi yang sedihnya sebab kekayaan diberi kepada orang bukan Islam. Jadi orang bukan Islam, dia tak pernah keluar zakat, tuan-tuan. Sorry lah. Dia tak ada nak bantu-bantu masjid, tak ada lah. Tuan-tuan, kalau orang Islam kaya macam Syed Bukhari, berapa masjid dia buat, tengok. Untungnya bila orang kaya itu di kalangan orang Islam. Kan? Tapi kalau orang bukan Islam kaya, apa yang orang Islam dapat? Tapi masa nak dapat projek, nak apa semua ni, bagi kat orang bukan Islam. Orang Islam tak dapat. Kan? Projek besar-besar, tuan-tuan. Dapat kat siapa? Itu. Tuan-tuan tengok, minta maaf lah. Kan? Satu je saya bagi contoh. Tuan-tuan tengok kuari. Milik siapa?
Berapa ramai Melayu yang memiliki kuari? Kenapa dapat dekat bangsa lain? Why? Bila dia orang kaya, dia orang ada datang bagi kat masjid, ni 10,000 untuk masjid, 20,000 untuk masjid. 10,000, 20,000 kat dia orang ni macam RM1, RM2 ya, tuan-tuan. Ya. Allahu Akbar. Habis masa kau Haji? Syuruk. Jadi kena keluarkan zakat. Zakat harta mesti disedarkan semua orang. Sebab zakat fitrah dah keluarkan. Tapi kalau zakat harta tak keluarkan, tak jadi juga tuan-tuan. Tak jadi. Jadi hak mana kerja kerajaan, kerja swasta, seeloknya buatlah potongan zakat dalam slip gaji dia tu. Kan? Anak-anak yang bekerja tuan-tuan, kena sedarkan supaya dia orang keluarkan zakat. Zakat fitrah satu, zakat harta satu. Zakat harta ni dia bukan tunggu bulan Ramadan bayar. Kan? Anak-anak kita yang berniaga tu bukan tunggu bulan Ramadan bayar tuan-tuan. Bayar ikut dia mula bila bisnes dia tu. Perniagaan dia tu dia mula bila. Kira kan cukup setahun. Kalau dia mula sekarang, maknanya bulan 10 tahun depan dia kena bayar zakat. Kan? Kalau dia mula sekarang. Okey. Kesedaran zakat ni kena ambil berat kerana orang yang tak bayar zakat maka keadaan dia sama seperti Qarun. Semua orang tahu dah Qarun. Itu ancaman kepada orang yang tak nak keluarkan zakat harta. Hidup tak berkat tuan-tuan. Hidup tak berkat. Kemudian wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Rasul, mudah-mudahan kamu akan dirahmati oleh Allah Taala. Nabi kita kena taat tuan-tuan. Ni sekarang kita berada dalam bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kita selawat, kita akan diberi rahmat oleh Allah Taala. Kalau kita susah, berada dalam kesempitan, kita berselawat, kita akan dikeluarkan daripada kesempitan, kesusahan dan kesukaran yang kita hadapi. Berselawatlah tuan-tuan. Selain daripada kita berselawat, hendaklah kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana arahan Rasulullah kita kena buat, tuan-tuan. Tapi kena tengoklah sebab Nabi arahkan kita dalam hadisnya Nabi kata apa? Khuzu minal amali ma tutikun. Ambillah amalan-amalan aku mana yang kamu mampu. Hak Nabi buat banyak tuan-tuan. Hak Nabi buat banyak. Kita nak buat semua sekali tak mampu tuan-tuan. Zikir, berbagai zikir. Tuan-tuan, Nabi sembahyang. Kan? Yang tuan-tuan dah tahu tu, rakaat pertama baca surah Baqarah. Oh, itu luar kemampuan kita tuan-tuan. Orang yang memang hebat sangat dah boleh baca surah Baqarah, sambung dengan surah Al-Imran dalam rakaat pertama. Jadi Nabi kata, ambil daripada aku apa yang kamu mampu. Hak sunat-sunat ni, hak wajib, semua kena buat tuan-tuan. Hak sunat. Sunnah Nabi itu dinamakan sunat. Kan? Jadi sunat, kita ambil hak kita mampu. Tapi jangan tinggal semua. Semua sunat tak buat. Tak boleh juga tuan-tuan. Kena buat lah. Kan? Tapi buat sekadar yang kita mampu. Fa inna Allah la yumallu hatta tumallu. Sesungguhnya Allah tidak jemu kecuali setelah kamu jemu. Banyak mana kita beribadat, Allah akan terima. Semua Allah terima. Tapi bila sampai masa kita jemu, malah dah aku, dah lama dah aku solat, dah lama dah aku berzikir, dah lama dah aku berselawat, tak nak berselawat, tak nak zikir. Allah pun jemu dengan kita.
Siap. Bila Allah jemu dengan kita, masalah besar. Masalah besar tu. Jadi, taat kepada Rasul adalah sebahagian daripada unsur-unsur yang akan membawa kejayaan kita di dunia dan akhirat. Kan sebelum saya dah cakap kenapa kita berselawat pada Nabi, antara sebabnya adalah kita nak dapat syafaat terbesar Nabi SAW di akhirat esok. Di permulaan titian sirat, Nabi tunggu kita sebagai umat dia. Nabi tunggu, tuan-tuan. Kalau kita melintas, kita berselawat pada Nabi SAW di atas muka bumi ini, Nabi akan mengaku kita sebagai umat dia. Ini umat aku, ya Allah, selamatkan. Doa Nabi masa tu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi selawatlah pada Nabi Muhammad SAW. Taat ni, tuan-tuan, kita tengok pada sahabat Nabi. Saya bagi contoh satu, seorang sahabat Nabi pakai cincin emas. Laki, sahabat kan, laki. Pakai cincin emas. Nabi tengok, Nabi ambil terus. Buka, Nabi baling. Nabi baling. Bila Nabi baling, cincin tu ke tanah, sahabat ni terus tinggal. Tak ambil cincin tu. Kan? Sahabat lain datang, cakap dekat sahabat yang mempunyai cincin ni, ambillah cincin tu. Walaupun kau tak boleh pakai, tapi bolehlah jual. Kau buat apa benda kan? Sahabat ni jawab apa? Apa yang Rasulullah buang, aku tak akan ambil lah. Kan? Tengok iman, ketaatan dia. Kan? Tak ada nak berdolak dalih lah. Ini tahap ketaatan para sahabat, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang cedera, kena potong tangan, kena potong jari masa perang, kan? Kena tawan, dah kena tawan itu, kan? Dah kena tawan dah. Orang kafir kata, boleh tak sekarang engkau gantikan tempat engkau ni dengan Muhammad? Biar Muhammad yang duduk tempat engkau ni sekarang kena seksa. Kan? Dia jawab, sahabat ni kata, walaupun aku kena seksa macam mana pun, aku tak akan tukar dengan Nabi Muhammad SAW. Aku sanggup mati untuk Nabi Muhammad SAW. Itu ketaatan para sahabat. Tengok Sayyidina Abu Bakar dalam peristiwa hijrah, kan? Sanggup kena patuk dekat ular, kan? Janji Nabi tidak cedera, Nabi selamat. Itu tahap para sahabat, ketaatan, kesetiaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Cerita panjang, dan insya-Allah tuan-tuan akan ada ceramah sempena Maulidur Rasul. Di situ mungkin akan disentuh lagi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan tanggungjawab kita sebagai umatnya mesti taat. Jangan petikai apa yang Nabi buat. Jangan petikai, tuan-tuan, apa yang Nabi buat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini. Yang pertama, dirikan sembahyang. Yang kedua, keluarkan zakat. Yang ketiga, taatlah kepada Rasul. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.